Sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hasil bagi sesebuah kelab dan persatuan ini. Okey, hasil bermaksud pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh kelab dan persatuan. Maksudnya apa yang kelab persatuan itu dapat ataupun akan dapat. Okey, yang kedua, dari sumber mana? Sumber hasil kelab dan persatuan dikategorikan kepada dua, iaitu kita panggil sebagai pendapatan hasil dan juga pendapatan modal. Kita tengok apakah contoh-contoh pendapatan hasil dan pendapatan modal bagi kelab dan persatuan. Pendapatan hasil adalah pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan itu. Aktiviti biasa. Kalau kamu tengok contoh yang diberi di bawah, tak nampak pula warna putih. Aktiviti biasa. Kalau kita tengok contoh di bawah, apa aktiviti biasa yang mendatangkan pendapatan kepada kelab dan persatuan? Kita ada yuran masuk ataupun yuran pendaftaran. Ni yang mula-mula kita buat akaun yuran. Betul? Kalau awak ingat balik. Bila kita buat akaun yuran, kita nak cari apa? Cari amount untuk pendapatan dan perbelanjaan kan? Di sebelah debit. Amount ni yang kita akan bawa ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang kedua, yuran tahunan atau yuran bulanan. Yang ketiga, yuran pertandingan. Kutipan jualan pestaria. Sewa diterima kerana penyewaan kemudahan bangunan kelab dan persatuan. Faedah atas pelaburan. Keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Yang ini yang kita buat akaun perdagangan. Yang kita dapatkan untung. Betul? Untung restoran, untung kafe, untung kedai buku. Tu semua untung tu kita forwardkan amount tu ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Derma yang bukan bertujuan untuk membiayai sesuatu projek. Penerimaan lain yang tidak dianggap sebagai pendapatan modal. Sekarang tengok. Apa pula yang dimaksudkan dengan pendapatan modal? Pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Maksudnya pendapatan yang jarang-jarang diterima. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Contoh, jualan aset bukan semasa. Derma khas. Dan juga peruntukan keuangan daripada kerajaan. Oleh itu, hanya pendapatan hasil sahaja kita akan masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan modal kita tidak perlu masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Seterusnya, kita akan lihat apa pula yang dimaksudkan dengan belanja bagi kelab dan persatuan. Belanja merupakan wang yang dibayar atau yang akan dibayar oleh kelab dan persatuan. Kalau tadi hasil wang yang kita dapat. Belanja pula wang yang akan dibayar ataupun yang dibayar. Belanja pun ada dua jenis juga. Sama macam hasil, iaitu kita ada perbelanjaan hasil dan juga perbelanjaan modal. Kita akan lihat apa bagi perbelanjaan hasil dan juga perbelanjaan modal. Perbelanjaan hasil merupakan perbelanjaan untuk apa? Untuk menguruskan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan. Contohnya, ini belanja yang memang perlu dibayar. Setiap kelab dan persatuan perlu bayar untuk belanja-belanja ini. Contohnya gaji, insurans, belanja am, sewa, rumah kelab dan kadar bayaran. Belian barang niaga untuk dijual semula. Belian alat tulis, stamp, akhbar dan majalah untuk kegunaan kelab. Susut nilai aset bukan semasa. Ini pelarasan yang kita perlu kira tadi. Allowance, kehormat ataupun nama lain juga kita boleh panggil sebagai honorarium.
belanja untuk menjalankan urusan pentadbiran kelab dan bayaran perkhidmatan. Okay, ini yang biasa. Belanja yang sepatutnya mungkin setiap bulan perlu dibayar oleh kelab dan persatuan. So, kita panggil sebagai perbelanjaan hasil. Okay, manakala perbelanjaan modal pula merupakan perbelanjaan ke atas. Okay, ini dia. Pembelian atau membina aset bukan semasa. Okay. Contohnya bangunan kan. Bangunan kelab. Okey. Court badminton. Itu semua aset bukan semasa. Belanja ubah suai bangunan atau membesarkan rumah kelab. Ini belanja yang jarang-jarang dibuat lah. Mungkin kelab tu nak buat. Kelab satu lagi tak nak buat. Okey. So, pembinaan gelanggang permainan atau tempat letak kereta. Pembelian aset bukan semasa. Bayaran guaman atau duty stamp pembelian aset bukan semasa. Kos pemasangan pendingin hawa. Okey, semua yang berkaitan dengan aset bukan semasa. Okey, jadi yang perlu dimasukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan hanyalah perbelanjaan hasil. Sebab tu kamu kena kenal pasti. So, jadi yang berkaitan dengan perbelanjaan modal tak perlu masukkan. Okey, hanya yang berkaitan dengan perbelanjaan hasil sahaja perlu dimasukkan.